Selamat sore AI. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi pada sore hari ini di dalam persekutuan wanita. Jumat ini kita sudah akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Jumat Agung. Jadi di dalam kesempatan ini sangat baik bagi kita juga untuk mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan yang sudah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang dilahirkan ke dalam dunia yang tujuannya untuk menebus dosa kita. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian berjudul Tangan Hu Ajaib, 奇妙的双手, ya, tangan Tuhan yang ajaib. Kita akan nyanyikan lagu ini terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, ya. Nanti silakan ibu-ibu yang bisa bernyanyi sambil menonton persekutuan ini, ya, kita nyanyikan bersama-sama.丈夫为照我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。Tangan Tuhanku jadikan mata, berikan hidup jadi baru. Tangan Tuhanku menghibur daku, ajaib anugerah telah peroleh hidup baru indah. Ku puji syukur, tangan Tuhan ku ajaib. Tuhan, tangan Tuhan ku ajaib. Ajaib anugerah telah ku peroleh hidup baru indah. Ku puji syukur, tangan Tuhan ku ajaib. Ku puji syukur, tangan Tuhan ku ajaib. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa, dan lagu ini boleh mengingatkan semua ibu-ibu, ya, bagaimana Tuhan sudah mengubah, menyelamatkan kita, menjadikan kita hidup baru. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 姐妹们还没听到之前，我们做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. 主啊，感谢你，因为现在你给我们机会可以听你的话语。 Kami akan merenungkan kembali makna daripada Jumat Agung.
我们再次要回顾，就是受难节。 Kami ingin mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan mengaruniakan anak-Mu bagi kami. 我们再次要晓得神你这样的大爱，你愿意赐下你的独生子。 Berkati jam ini ya Tuhan di dalam kami mendengarkannya. 在我们聆听你的道理之中，求圣灵引领我们，使我们有个悟性。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, kita membuka firman Tuhan dari Yesaya 53. 姐妹们，我们一起打开圣经以赛亚书53章。 Yesaya 53. 以赛亚书53章，我们一起来注意。 Kalau sudah ketemu, kita akan membaca dua ayat, ayat 5 dan ayat 6. 我们只注意2节，就是第53章第5到第6节。 Sekali lagi, Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. 以赛亚书53章第5到第6节。 Ya, saya akan membacakan sekali dalam bahasa Indonesia. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 我们来注意第5节，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽也伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们如同羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。 Ya, ibu-ibu, kitab Yesaya yang mencatat pasal 53 ini sudah ada sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia. 姐妹们，这以赛亚书所记载的关于这个耶稣的事项，是在耶稣还没出生在世界之前。 Dan itu adalah kira-kira 700 sebelum Masehi. 那是主前的700多年以前。 Jadi ada jangka waktu yang cukup jauh di mana tentang Yesus yang akan mati di kayu salib itu sudah disampaikan. 这里我们可以看到，在主前这么长的时间，主的受难已经被记载下来了。 Jadi dengan kata lain, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dirancang. 所以从这件事我们可以看到，主耶稣的受难是已经被计划好了。 Siapa yang merancang? 是谁策划这一些？ Tentu saja Allah Bapa di sorga. 当然是我们在天上的父。 Apakah ketika Allah Bapa merancang ini, Tuhan Yesus tidak ikut di dalam rancangannya? 是不是当天父策划这个救赎工教的时候，主耶稣不在吗？ Tentu saja Tuhan Yesus ikut di dalam rancangan itu. 当然，主耶稣参与在里面。 Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang bersama dengan Bapa pada kekekalan. 因为在永恒里，天父与耶稣是合一的。 Jadi bukan berarti Allah Bapa merancang untuk meremukkan Tuhan Yesus tanpa Tuhan Yesus ikut di dalamnya. 让我们要清楚的明白，天父策划这个主耶稣的受难，不是因为主耶稣不在而让他的儿子可以受十字架的苦难。 Jadi Bapak bukan memusuhi Tuhan Yesus ya. 所以我们晓得天父不是抵挡或是仇视主耶稣。 Ya. Bukan karena Yesus lebih baik dari Bapa, jadi Yesus mati untuk kita ya. 并不意味着主耶稣比天父更好，所以他为我们牺牲。 Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk mati bagi kita karena Bapa mengasihi kita. 主耶稣被差派降世为人，然后为我们而死，
那是因为天父爱我们。 Dan Yesus bersedia mati di kayu salib karena Dia juga mengasihi kita. 主耶稣愿意为我们上到十字架而受难，也是因为他爱我们。 Jadi Allah Bapa dan Allah Anak bersama-sama mengasihi kita. 所以我们要晓得天父与主耶稣同样的都爱我们。 Jadi kalau bukan karena Bapa dan Anak mengasihi kita, maka kita sudah binasa. 假如不是圣父圣子同样的爱我们，我们已经灭亡了。 Jadi hari ini di dalam beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam Jumat Agung, kita akan diingatkan kembali. 所以多几天我们要纪念受难周，我们再次的被提醒。 Diingatkan apa? 提醒我们什么呢？ Diingatkan akan kasih Allah Bapa, kasih Anak, kasih Allah Roh Kudus kepada kita. 就是我们要提醒我们圣父、圣子、圣灵三位一体的神这样的爱我们。 Karena Allah Bapa mengasihi kita, maka Dia mengutus anaknya, satu-satunya anaknya untuk menebus kita. 因为圣父爱我们，所以他就差派他唯一的儿子，就是圣子，来到世间，为我们上到十字架上。 Ya, jadi Yesus mati di kayu salib adalah demi kita. 所以主耶稣愿意上到十字架上，只是为了我们。 Ya, di dalam ayat 5 kalau kita perhatikan ibu-ibu, 姐妹们，我们再次注意到第5节， di situ ada kalimat Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. 这里告诉我们，他受因为我们的过犯，他被为我们的罪孽压伤。 Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. 就是因为我们犯的，他受害了。 Ya, jadi Tuhan Yesus yang disebut sebagai Dia di sini, Dia ditikam, Dia diremukkan itu karena kita. 这里有一个他，就是主耶稣受的刑罚、受的鞭伤，这一切都是因为我们的过犯。 Karena apanya kita? 为我们的什么而受伤呢？ Pemberontakan kita dan kejahatan kita. 就是我们的过犯，我们的叛逆。 Ibu-ibu mungkin berpikir, saya memberontak apa? Saya jahat apa? 姐妹们可能会有一个想法：我到底是背逆了什么？我到底反抗了什么？犯了什么错？ Memangnya kejahatan saya, pemberontakan saya itu kok bisa sampai membuat Yesus harus diremukkan, harus ditimpakan semua kejahatan saya kepadanya? 我到底犯了什么错？我的是什么背逆，以至于主要受刑罚，要受鞭伤，甚至要被钉。 Jadi jelas ya ayat di sini ibu-ibu bahwa Yesus mengalami semua di atas kayu salib itu karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. 所以我们要了解、明白，耶稣在十字架上所受的所有的这些痛苦，只是因为我们的背逆、我们的过犯。 Ibu-ibu, sekali lagi mungkin kita masih bertanya-tanya, 姐妹们，也许我们还在质问： saya jahat apa ya sampai harus Yesus yang mati di kayu salib gara-gara untuk menyelamatkan saya? 我到底犯了什么错，以至于主耶稣要上到十字架为我的错而死？ Atau katakanlah kita mungkin ada berdosa tentang berbohong. 也许我们当中有一些欺骗的谎言罪。 Memangnya berbohong itu, saya berbohong lalu apakah itu sebuah kejahatan yang sangat jahat? 难道说一些谎言就是犯下这么大的罪行吗？ Dan kejahatan itu apakah pantas lalu membuat Yesus harus mati buat saya? 这个犯错，这个谎言，以至于神为我上到十字架吗？ Ibu-ibu, mungkin kita ada di sebuah kehidupan lingkungan yang mungkin banyak orang yang seringkali berbohong.
姐妹们，我们在生活的环境当中，也许我们看到很多人都在说谎言， Sehingga kita berpikir mungkin ya berbohong untuk kebaikan nggak apa-apa. 也许我们有时会想到善意的谎言是好的， Kita berbohong sekali-sekali nggak apa-apa. 偶尔的说些谎言不要紧。 Ibu-ibu, kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. 我们要知道，我们的神是公义的、正直的， Dia tidak bisa dicampur aduk dengan kebohongan. 他与这些谎言是不能合一的，是一定要隔开的。 Kita tidak bisa kompromi dengan kebenaran Tuhan. 我们不能与神的真理有些妥协， Benar adalah benar, salah adalah salah. 对就是对，错就是错， Berbohong adalah salah. 说谎言就是错， Berbohong tidak pernah akan menjadi benar. 谎言从来不会成为是真的。 Jadi kalau kita berbohong, kita tidak bisa mengatakan lah semua orang juga berbohong. 假如我们说谎言的话，我们不能用这个理由，所有的人都曾经说过谎言。 Contoh, apakah ibu-ibu di sini suka dibohongi? 比如我们当中的姐妹们，有人喜欢被人欺骗吗？ Bagaimana kalau umpamanya 比如说， ada anak-anak dari ibu-ibu ya mengambil uang ibu-ibu, mengambil umpamanya 1 juta tapi mengatakan mengambil 100.000. 姐妹们，可能是我们的孩子拿了我们的1株大的钱，但是他只告诉我们，我只拿了100千而已。 Apakah kita akan mengatakan, oh nggak apa-apa anakku, nggak apa-apa, kamu ambil 100.000 berbohong nggak apa-apa? 难道我们会告诉他们，孩子啊，不要紧，你拿100千，你说谎了也不要紧。 Saya rasa kita sebagai ibu-ibu tidak pernah akan mengajarkan anak-anak kita berbohong seperti itu. 当然，成为母亲，我们从来没有要求孩子或者许可孩子说谎言。 Ya, kita mungkin akan berkata, oh anakku belajar berbohong pasti ada orang lain yang mengajarkan dia. 也许我们会告诉他，孩子啊，你说谎了，是不是有其他人教导你这么说？ Sehingga kita mungkin menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan anak-anak kita. 以至于我们只是怪错别人，而从来没有责备自己的孩子。 Tapi ingat ibu-ibu bahwa ada istilah tanggung jawab. 姐妹们，我们要记得，我们有一个责任要负的。 Siapa yang bersalah, dialah yang akan menerima hukuman. 谁犯错，谁就要负这个责任。 Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. 我们不能错怪别人。 Ya, kita mungkin tidak pernah mengajarkan anak kita untuk berbuat jahat. 我们也许从来没有教导孩子们犯错， Tapi anak-anak kita berbuat jahat. 但是孩子们还是会犯错。 Orang lain mungkin akan menyalahkan kita sebagai ibu-ibunya. 其他的妈妈们可能会错怪我们，我们会教导孩子这样做。 Tapi sebagai ibu, kita bisa beralasan, saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk jahat. 成为母亲，我们当然可以自辩，我从来没教过这孩子要这么做。 Lalu apakah bisa menyalahkan kepada orang lain? 我们能够错怪别人吗？ Tentu ibu-ibu tidak bisa menerima ini. 当然，姐妹们从来不会接受这件事。 Kalau tidak bisa menerima ini, berarti ibu-ibu juga tidak bisa menyalahkan teman anak-anak kita, lingkungan anak-anak kita yang mengajarkan itu. 所以，因为这件事，我们不愿意被人欺骗，我们也不能错怪我们周遭环境的人怎么样来教导孩子们犯错了。 Lalu kita bertanya-tanya, 然后我们会质问： dari mana anak-anak kita lalu belajar tentang berbohong? 我们会质问孩子们从哪里学到这些说谎言的？ Nah, Alkitab mengatakan hal yang luar biasa. 所以圣经记载了特别的话语。 Melalui mulut Daud mengatakan, aku dilahirkan dalam dosa. 就是大卫借着诗篇告诉我们，我是从罪中而生的。 Artinya, ketika seorang anak dilahirkan, dia sudah siap untuk melakukan dosa.
就是当一个婴孩降世在世间的时候，他已经是带着罪行了，一定会犯错了。 Demikian juga dengan kita, ibu-ibu. 同样的，我们也一样， Kita pun berarti dilahirkan dalam dosa. 我们也是从罪中而降生的， Dan kita pasti akan melakukan dosa. 我们一定会犯罪， Dan itu tidak pernah akan berhenti. 这些罪行从来不会停止， Itu sebabnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. 所以我们不能自救， Perlu Tuhan yang menyelamatkan kita. 我们需要神拯救我们。 Itu sebabnya di ayat yang kita baca di situ dikatakan Tuhan ditikam, diremukkan karena kita. 这里也同样的，我们也读到了他为我们的过犯受害，为我们受鞭伤、受刑罚， Demi kita dia mati di kayu salib. 为了我们他上到十字架上。 Nah, setelah dia mati di kayu salib demi kita, itu berarti kita sudah dibebaskan dari konsekuensi dosa. 因为他为我们上到十字架所受的这些苦难，我们就免去了犯罪的后果。 Upah dosa itu sudah ditanggungkan kepada Yesus Tuhan kita. 罪的工价，主耶稣已经为我们担当了。 Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan kita. Setelah Yesus mati demi kita, apa yang kita lakukan demi Dia? 这就是我们的挑战。当我们晓得主为我们的罪而上到十字架上为我们牺牲，那我们要怎么样活出我们的生活来回应他的爱？ Jumat Agung adalah hari yang besar karena mengingatkan kita akan kematian Yesus Kristus. 受难周就是星期五，是一个很特别的日子，我们纪念我们神为我们而死。 Yesus sudah mati demi kita. 耶稣为我们而死， Upah dosa sudah dibayar oleh Dia. 罪的工价，神已经为我们偿还了， Dia sudah menanggungnya bagi kita. 他为我们背负了， Kita tidak perlu membayar 我们 upah dosa lagi. 不再需要偿还罪的工价。 Upah dosa adalah maut, jadi kita tidak perlu membayar lagi. 罪的工价乃是死，所以我们不必再付这个工价了， Karena Yesus sudah mati demi kita. 因为主耶稣为我们而死， Yesus sudah menerima upah, yaitu maut itu demi kita. 主耶稣已经为我们接受了罪的工价，乃是死。 Jadi sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, 我们成为相信主耶稣的信徒， tentu saja sekarang kita harus berjuang untuk tidak melakukan dosa. 我们要努力的生活在不犯罪的状况之下， Karena kita tidak boleh lagi melakukan dosa yang pernah ditanggung oleh Tuhan lagi. 因为我们不能过神已经为我们付的这些罪的工价的罪行。 Sebaliknya sekarang ini kita harus melakukan kebaikan, 反过来，我们一定要活出义行来。 yaitu kebaikan seperti apa? 是什么义行呢？ Kebaikan seperti yang Tuhan lakukan buat kita. 就是效法主耶稣为我们所做的。 Kita jahat, Dia baik kepada kita. 我们有这些恶行，但是神对我们是良善的。 Seharusnya kejahatan kita yang melakukan jahat, kita yang harus menanggungnya. 应该来说，我们犯了错，我们犯了这些恶行，我们应该要负这些责任。 Tetapi kita tidak menerima upah kejahatan itu, melainkan justru kita menerima kebaikan Tuhan. 我们不是领受这些罪的代价，乃是我们领受了神的爱。 Jadi di dalam Tuhan sekarang, mari kita melakukan kebaikan buat semua orang. 所以在这件事上，我们一定要效法主耶稣，在所有的事上，我们都有个善行， Tidak boleh memilih-milih, 不可以选择， tidak boleh pilih kasih, 不可以有偏爱， tidak boleh mengasihi orang yang hanya mengasihi kita. 不可以爱那些只爱我们的人， Tidak boleh melakukan kebaikan untuk mereka yang baik kepada kita.
不要对那些只对我们好的人，我们就对他有善行。 Kalau kita hanya melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu tidak sesuai dengan cara Tuhan menghadapi kita. 假如我们爱那些先爱我们的人，这与神爱的方式是完全不相同。 Di dunia ini orang jahat pun melakukan yang baik kepada orang yang baik kepada dia. 在这个犯罪的世界当中，恶人同样的爱那些对他好的人， Tetapi kepada orang yang jahat, orang jahat akan membalas dengan jahat. 但是对那些对他不好的人，他会加倍的来报仇。 Nah, kita orang yang percaya tidak boleh seperti itu. 我们自认成为是一个相信主的人，我们不可以这样行。 Jadi ini identitas kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. 这就是我们的身份，就是当我们已经被拯救以后， Ini yang harus kita tanyakan di dalam hidup kita. 这就是在我们生活当中，我们要扪心自问： Apa yang saya lakukan demi untuk dia? 我应该做什么为了他？ Demi dia, saya lakukan apa di dalam kehidupan ini? 为了他，在我这个现有的生活当中，我应该做些什么？ Demi dia, saya merencanakan apa? 为了他，我到底要计划些什么？ Ya, mari kita seperti Yesus. Demi kita yang jahat, dia justru menyelamatkan kita. 让我们效法耶稣，为了我们的所有的过犯，他愿意为我们牺牲。 Mari seperti Yesus. 让我们效法主耶稣， Kita melakukan kebaikan untuk orang yang jahat kepada kita. 我们敢对那些对我们不好的人而显出我们的爱心善行， Seperti Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. 就像主耶稣说的，你要爱你的仇敌。 Mari di dalam Jumat Agung ini kita semakin semangat ya untuk menjadi seorang yang melakukan seperti Tuhan melakukan buat kita. 让我们在纪念这个受难周的时候，我们更能够效法神主耶稣已经为我们所做的一切。 Selamat menjalani Jumat Agung beberapa hari lagi. 我们能够好好的来纪念这个星期五的受难周。 Tuhan mengasihi kita semua. 主爱我们每一个姐妹们， Tuhan memberkati. 延伸祝福我们每位姐妹。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. 主啊，你这么的爱我们， Luar biasa sekali kasih-Mu Tuhan. 主啊，你的爱超凡到这样。 Dan betapa seringkali kami justru juga gagal untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. 我们常常失败在回顾你怎么样爱我们。 Tuhan, tolong kami untuk seperti Engkau. 主啊，让我们可以效法你， Supaya dunia ini, lingkungan kami, teman-teman kami mengenal Engkau melalui kami. 让我们周遭的人、我们的家庭、我们周遭环境的人，可以因为我们的行为而认识你。 Karena hari ini kami ada di dalam dunia ini karena kami diutus ke dalam dunia ini. 今天我们可以活在现在，还在这个世界上，因为是神你差派我们。 Dan kami diutus untuk melakukan seperti yang Engkau lakukan kepada kami. 你差派我们到世间，为了要我们效法你，向我们所行的一切善行。 Demi Engkau, kami ingin melakukan semua kebaikan. 为了神，我们愿意行出所有的善行来。 Walaupun demi sebuah kebaikan mungkin kami akan dirugikan. 可能为了一个善行，我们会被亏负。 Karena sebenarnya dengan telah menerima keselamatan, kami adalah orang yang tidak pernah rugi. 因为神，我们晓得，我们得到了你的救赎工价、救恩，我们从来不会觉得亏损。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. 主啊，为了你的良善，我们献上感谢。 Berkatilah setiap kami Tuhan. 主啊，求你看顾我们每一个姐妹们。 Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托。 Amin. 阿门。 Shalom. 平安，姐妹们。